Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-gharaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Jalil, Tuhan yang Maha Berkuasa. Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah dan tidak ada yang boleh menandingi kekuasaan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berharap, saya mendoakan tuan-puan dalam keadaan yang sihat sejahtera, dalam keadaan yang penuh bahagia, insya-Allah mendapat rahmat dan pahala berganda dan sehingga kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan, pada malam ni kebetulan saya sambil menunggu Isyak, so kita buat live lah sekejap untuk mengambil manfaat di atas ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehari dua ini banyak sangat kes-kes gangguan yang melibatkan ada bersangkut paut dengan mental, kesihatan mental dan penyakit mental. Dalam masa yang sama, pesakit juga ada gangguan jin. Di sini perawat mesti membezakan yang mana sakit mentalnya, yang mana gangguan jin, ataupun benar ke ada gangguan jin ataupun sekadar penyakit mental ataupun menghadapi masalah kesihatan mental. Jadi bagaimana kita nak bezakan antara keduanya? Ada yang bercampur, ada yang memang mental betul, ada yang gangguan jin bukan mental. So ini tidak lain tidak bukan memerlukan ilmu. Al-ilmu, memerlukan ilmu. Oleh kerana itu tuan-puan, ilmu ini adalah kunci kepada amalan, segala amalan kita. Tuan-puan, kita nak menentukan sesuatu perkara pun memerlukan pengetahuan. Dalam pengetahuan ini adalah ilmu. Tuan-puan dirahmati Allah, dalam pengubatan Islam ini tuan-puan, walaupun fardu kifayah, sudah ada yang buat pengubatan Islam, kita pun terlepaslah walaupun fardu kifayah, tapi di sana tuan-puan ia melibatkan isu akidah. Isu akidah yang paling banyak tuan-puan. Dalam kes saya, kes gangguan jin yang saya handle memang melibatkan akidah. Memang melibatkan kepercayaan, melibatkan kebergantungan, melibatkan perlindungan kepada sesuatu alat, sehingga mereka membesarkan alat dan menundukkan kebesaran Tuhan. Jadi tuan-puan, kerana itulah kita perlu berkongsi tentang kita kena agresif, kita kena terus bersemangat, kita kena terus berkongsi ilmu pengubatan Islam yang sebenar, yang mana yang sebenarnya digelarkan ar-ruqyah syar'iyyah, yang mana sebenarnya dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diturunkan oleh alim ulama kepada kita secara bersanad ijazah, yang mana sahih, yang mana ada sumber ambilan yang sahih, ada nas, ada kajian yang telah dibuat, tajribah dan sebagainya lagi. Oleh kerana itu tuan-puan, kita memerlukan ilmu, kita perlu buat perkongsian dan kita perlu share. Jadi tuan-puan, saya minta kepada tuan-puan share dahulu live ini, semoga bermanfaat kepada semua. Baik tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maka tuan-puan, kita perlu yakin yang mana Nabi SAW membawakan kepada kita, memberi kepada kita satu syifa yang begitu hebat, yang tidak ada tandingannya lagi, yaitu Al-Quran, kalamullah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, wa ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Dan kami, yakni Allah, turunkan Al-Quran menjadi penyembuh
Saya ulang sekali lagi. Dan kami yakni Allah turunkan Al-Quran menjadi penyembuh, penawar. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kitalah semua yang beriman. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita perlu meyakini Al-Quran ini adalah asbab terbaik untuk kita mendapatkan kesembuhan di dalam redha Allah yang menjadi ibadah sepanjang kita berubat, tuan-tuan. Dapat pahala besar, tuan-tuan. Oleh kerana itu tuan-tuan, kita memerlukan ilmu supaya kita dapat beza mana yang hak, perubatan yang betul, mana yang batil, perubatan yang batil, mana yang bercampur antara hak dan batil. Tuan-tuan, kalau dalam air ni ada tai cicak, adakah tuan-tuan akan minum air ni? Kalau saya tak minum sebab sudah bercampur dengan tai cicak. Kalau tuan-tuan rasa selera, minum je lah. Tapi saya tak akan minum dah sebab bercampur dengan tai cicak. Asal bersih air. Begitulah dalam pengubatan Islam, kita tidak boleh bercampur antara haq dan batil. Tak boleh. Kerana itu tuan-tuan, wujudnya uskun, wujudnya kaedah-kaedah yang tidak ada sumber ambilannya dan sebagainya. Oleh kerana itu tuan-tuan, saya nak berkongsi kepada tuan-tuan tentang ilmu pengubatan Islam secara asasnya pada malam ini, tuan-tuan. Secara asasnya ilmu pengubatan Islam ini dipanggil ar-ruqyah syar'iyah. Ar-ruqyah adalah satu jampi ataupun dipanggil doa. Ruqyah adalah jampi ataupun doa. Ruqa, doa. Okey, ruqyah ataupun digelar dengan jampi, lafaz-lafaz yang kita ambil daripada mana? Syar'iyah. Iaitu jalan syariat. Apa punca jalan syariat? Al-Quran. Maka ruqyah, jampi-jampi doa-doa yang diambil daripada yang pertama Al-Quran. Syar'iyah, apa lagi syar'iyah? Yang kedua, hadis Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi. Yang ketiga, ijma' ulama', kesepakatan para alim ulama'. Yang keempat, qiyas. Yang kelima, kita ambil juga kajian-kajian yang dibuat oleh alim ulama' mengikut pengalaman mereka lah, yang tidak salah ataupun harusnya kita menggunakan kaedah tersebut. Ini semua berdiri di atas jalan syar'iyah. Maknanya syarak tak ada masalah, tidak bercanggah dengan syarak, syariat. Maka kerana itulah digelarkan dengan ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah. Jampi-jampi, doa-doa yang diambil daripada Al-Quran, hadis, sunnah Nabi, ijma' qiyas dan tajribah alim ulama'. Kerana itu dipanggil syar'iyah, kerana dia berdiri di atas garis landasan syariat Allah dan tidak terkeluar ataupun tidak menentang syariat di sebaliknya. Oleh kerana itu dipanggil ruqyah syar'iyah. Dalam perubatan Islam, ruqyah syar'iyah yang tertinggi. Hebat. Kenapa? Dia berdiri di atas garis panduan syariat. Oleh itu tuan-puan, terbaru, saya dapat satu kes laporan terbaru. Ada seorang imam, saya tak nak sebutlah di mana siapa, tak nak sebut negeri mana, tak nak sebut sebab memalukan. Dia berubat, dia imam masjid, berceramah lagi. Tapi bila dia berubat, dia minta kuku pesakit. Dia minta darah, pesakit. Kemudian dia minta apa lagi, tak ingat. Ada tak? Cuba tengok ala group. Itu atas admin rawatan atas. Saya baca je. Allahu Akbar. Ustaz, good staff. Ada kan? Tu. Tengok dalam media. Saya baca tuan-tuan. Allahu Rabbi. Dia minta kuku bersakit. Dia minta isi-isi yang bersangkut paut dengan peribadi pesakit. Ada? Ada? Ya. Ni ada. Okey, saya baca keluhan daripada pesakit. Dia nak bertanya, Ustaz, saya ada sikit nak bertanya tentang rawatan perubatan Islam, dia kata. Saya ni, perempuan pernah berubat dengan seorang ustaz ataupun imam dia ni. Caranya tu agak muskil, dia kata. Agak muskil cara imam ni berubat, dia kata. Ada ke dalam perubatan Islam guna air kelapa? Okey lagi air kelapa tu. Kemudian telur mentah. Dia guna telur mentah. Tidak ada dalam perubatan Islam guna telur mentah. Melainkan untuk goreng telur dadar ke apa, tak apa. Dia guna telur mentah ni. Ni serupa dengan bomoh. Dan diminta ambil barangan peribadi. Contohnya dia minta kuku ibu jari kanan kiri. Dia minta kuku ibu jari kanan dan juga kiri. Minta kuku sikit. Dia minta kerak sikit kuku bagi kepada dia. Ni. Tu imam mana buat kerja ni? Ustaz mana buat kerja gini ni? Jadi pesakit tu muskil.
Serupa dengan awak sihir je. Serupa dengan dukun je. Ustaz ni berubat. Jadi dia terkeliru. Pesakit ni terkeliru. Ustaz tu minta dengan dia air kelapa, telur mentah. Kemudian minta kuku, sikit kuku, ibu jari kanan dan kiri. Kemudian ustaz tu minta anak rambut. Ustaz tu minta anak rambut dia, nak rambut dia sikit, kemudian nak bulu roma sikit. Ni berubat gapa ni ustaz ni minta bulu roma. Saya bagilah minta bulu roma, minta bulu kemaluan. Nah, ni ustaz ni. Punah nama perubatan Islam, punah nama. Dia minta dengan pesakit tu bulu roma, anak rambut, barang-barang ni semua kuku ni. Kuku pun, kuku pesakit lah. Kemudian telur mentah, kelapa. Semua ni dia buat, dia minta dan dilarutkan ke dalam air kelapa tadi. Dia masuk dalam kelapa tadi, air kelapa tadi. Dan dicocok jarum. Dia pun ambil jarum, cocok jarum, ibu jari kaki, tangan kedua belah. Dia cocok, dia ambil jarum, dia cocok ibu jari kaki, dan juga ibu jari tangan kedua belah ni. Kemudian ada darah lah. Bila cocok ada darah, dicampur ke dalam air kelapa tadi. Allah, bercampur darah. Bercampur darah satu hal. Bercampur bulu roma satu hal. Bercampur anak rambut satu hal. Bercampur kuku ni satu hal. Allahu Rabbi. Kemudian telur mentah tu. Kemudian air kelapa. Kemudian sebelum pergi ke tempat tu, diminta sediakan 18 biji limau nipis dan 2 botol air untuk dibaca Yasin Mubin dan air tu untuk minum dan mandi. Dicampur dengan air tadi, hak darah tadi. Allah, itu bukan ruqyah syar'iyah. Itu adalah ruqyah syirkiyah. Tak kira daripada imam ke, daripada tok guru ke, daripada mufti ke, daripada alim ulama ke, daripada tok imam ke. Itu lagi landasan. Ini bukan ruqyah syar'iyah. Maka ini ruqyah syirkiyah. Sumpah dengan bomo tu, nak bomo tu. Kerana itulah kita perlu beza. Bila kita ada ilmu, kita dapat beza antara yang betul dan yang salah. Allah Rabbi. Nanti saya up benda ni. Saya up malam ni. Benda ni saya up malam ni. Nanti tuan-puan tengok. Kita tutup lah. Siapa yang bagi tahu tu kita tutup. Allahu Rabbi. Kalau ada tu imam ustaz buat gini, lari tuan-puan. Jangan beri barangan peribadi kita. Kuku, bulu roma, bulu kemaluan, anak rambut. Jangan tuan-puan. Air liu kita. Darah pula diambil. Ya Allah, itu sudah masuk ritual pemujaan. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Malu kau orang. Jadi tuan-puan, kerana itulah saya mengajak tuan-puan untuk masuk kursus yang akan saya adakan. Sebab tu saya buat kursus ni. Kursus bulan 9 ni. Murah je tuan-puan, tak apa 200 pun. Sebulan kita buat secara online. Majlis penutup kita jumpa face to face. Saya akan bagi saja penyertaan, sanad ijazah. Kemudian kita beri benda lagi. Nota PDF, merujukan berkitab dan banyak lagi lah. Oleh kerana itu tuan-puan, ya Allah Rabbi, kena belajar tuan-puan. Kena tahu setiap keluarga yang ada, biar tahu tentang ilmu ruqyah supaya tidak ditipu. Panah. Kasih nipah. Supaya kita tidak mudah ditipu. Itu bukan ustaz tu, bukan tu imam tu, title je. Mana ada tu imam dalam pengubatan Islam merawat nak ambil darah, merawat nak ambil kuku pesakit, bulu roma siap. Masih baik tak ambil bulu kemaluan. Ini masalahnya. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT, elakkan berubat gitu, elakkan. Jadi tuan-puan, siapa nak masuk kursus yang akan saya adakan ni, di bawah ini ada maklumatnya. Okey, ada maklumat. Kita akan mula 9 hari bulan 9. Okey, kita baca soalan. Soalan pula. Betul lah. Mai lini mai, betulkah dalam Islam wujud perubatan jarak jauh? Tak wujud sebenarnya. Saya terus terang, dalam perubatan Islam tidak wujud perubatan jarak jauh. Ya, tapi diharuskan kalau terapi, contohnya perawat baca online ke, pesakit dengar, tu boleh dipanggil terapi lah. Terapi. Yang ada adalah sunnah Nabi SAW, iaitu face to face, berjumpa di ruqyah. Ada mahram lah yang menemani. Kemudian tuan-tuan, kalau sekadar nak doa, itu dibolehkan. Nak semaya ajak, itu dibolehkan. Walaupun tak jumpa pesakit, itu dibolehkan. Tapi kalau jarak jauh, main sembelih dalam online, itu tidak ada dalam pengubatan Islam yang sebenar. Yang kita buat ni tak benda. Yang kita buat tu terapi saja. Kita baca, anda dengar, ada yang muntah dan sebagainya, itu sebagai terapi. Adakah itu termasuk dalam perbuatan sunnah? Tidak.
Tu. Sebab dia perubatan sunnah dia kena face to face. Pesakit nampak kita, kita nampak pesakit dan kita tahu bagaimana keadaannya. Ini saya nampak saya. Okey. Okey tuan-tuan, berapa yuran pendaftaran ustaz? Yuran dia berapa pi? RM199 untuk sebulan. 9 bulan 9 start sampai 29 hari bulan 9 dan insya-Allah ada majlis penutup face to face kita akan jumpa. Saya akan beri 2 CJ penyertaan, CJ sanad ijazah dan satu lagi nota secara PDF online tu merujuk kepada beberapa buah kitab sahih colourful. Dan kita akan banyak sesi lah. Dalam seminggu ada banyak sesi untuk A sampai Z dan kita akan bagi ijazah-ijazah amalan khusus insya-Allah. Pada rahmatillah Allah, tuan-tuan tak akan dapat harga dengan harga ni khusus ini di tempat lain. Saya bagi detail dan dalam online tu dalam group FB khusus nanti ni ada slide pembentangan. Okey. Baik tuan pada rahmatillah Allah SWT, saya nak beritahu sebelum masuk isyak ni tuan-tuan, sebenarnya dah masuk. Okey. Sekejap. Tuan-tuan, dalam ilmu pengobatan Islam ini secara kasarnya terbahagi kepada 3 tuan-tuan. Kita belah 3. Yang pertama dipanggil hasad ain. Hasad ain ini, okey. Yang kedua dipanggil sihir. Yang ketiga dipanggil almas, yakni gangguan jin. Okey. Secara kasarnya terbahagi pada 3 secara kasar. Perubatan Islam ruqyah syariah ni secara kasar terbahagi kepada 3 tuan-tuan. Okey. Yang pertama kalau berkait dengan gangguan jin lah, berkait. Pertama hasad ain. Penyakit ain lah. Yang kedua sihir. Yang ketiga almas gangguan jin. Adapun hasad ain dia terbahagi kepada 6 pula. Yakni al-hasad. Kemudian al-ain. Kemudian an-nafs. Kemudian nazrah. Kemudian safa'ah. Kemudian ghibatah. Okey. Yang kedua sihir. Sihir ni terbahagi kepada 7 jenis. Pertama sihir al-makul dimakan. Yang kedua al-mashrub diminum. Yang ketiga al-mashmum dihidu. Okey. Yang keempat terus disiram di tabuh. Yang kelima yang keempat ditanam al-madnun. Yang kelima disiram di tabuh. Yang keenam digantung. Yang ketujuh ditiup. Adapun gangguan jin dia terbahagi kepada 5. Iaitu saka, nasab. Yang kedua adalah asyik, jin pecinta. Yang ketiga jin intiqam, jin balas dendam. Yang keempat jin pendamping. Yang kelima qarinah. Yang kelima ammar al-manzil, gangguan tempat, rumah dan sebagainya. Okey. Ya, semua ini saya akan jelaskan. Dan apakah amalan-amalan, bagaimana teknik-teknik untuk mematahkan hujah jin, bagaimana skill-skill yang disunahkan oleh Nabi SAW, skill tepukan, skill usapan, skill tiupan, skill bacaan, munajat salam, apa lagi? Bismillah 5 Nabi Khidir kepada Ilyas. Bismillah 7 Nabi Ilyas kepada Nabi Khidir. Kita akan beri dalam ini. Bagaimana dengan orang yang sakit? Moga Allah pemudahkan urusannya. Ayat apa kena baca, macam mana nak tadabburnya, tiap-tiap ayat ruqyah, apa ayat hasad ainnya, apa ayat sihirnya, apa ayat jenis-jenis gangguan jinnya, macam mana kita nak tadabbur bila baca sini, bagaimana kita nak meletakkan niat. Saya akan ajarkan semua tu dalam kursus ini insya-Allah, supaya tuan-puan tidak lagi benda, tidak lagi tersalah, tidak lagi tersilap dalam kita memerhatikan perubatan Islam ini. Tuan-tuan, saya baca sikit komen. Aiman Baharum izin bertanya, apa kita nak buat atau ada kata-kata motivasi jika risau kena tempias pada keluarga jika kita berubat orang, atau ada amalan pendinding keluarga selepas selesai berubat? Okey. Tempiah memang kadang-kadang terkena. Saya to the point. Kerana kalau kita tak berubat pun akan kena juga. Kerana inna syaitan lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagi kita semualah. Kalau tak berubat kena juga. Kalau berubat lagilah kena. Baik tuan pada rahmatillah Allah, itu paling kurang kita bagi tahu keluarga nak masuk rumah, nak keluar rumah, masuk rumah bagi salam. Keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jangan lupa. Dan hidupkan solat berjemaah dalam rumah ataupun solat di awal waktu. Jangan lupa untuk baca Al-Quran paling kurang setiap orang dalam rumah 3 kul pagi petang malam sebelum tidur baca. Yang kedua 10 ayat pembentengan daripada surah Al-Baqarah. Nanti ambil dalam grup Ahsazah Official Telegram. Kita akan bagi PDF. Yang tu jangan tinggal. Yang tu jangan tinggal. Masuk rumah jangan lupa bagi salam. Okey. Itu antaranya lah. Masya Allah. Baik. Manjania.
Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan, kenapa setiap kali sembahyang rakaat terakhir pasti ada yang berlaku macam susah mahu sebut surah, badan tak boleh gerak dan terbeku. Boleh Ustaz terangkan sebab saya selalu kerasukan apakah tandanya? Simptom ini adalah simptom orang yang ada jin di dalam badannya. Maka orang ini memang ada jin lah dalam badan puan. Baik, setiap kali sembahyang, apa setiap kali sembahyang? Kerana sembahyang adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Tidak ada apa-apa amalan yang dicintai oleh Allah SWT melainkan solat fardu. Setelah solat fardu pun tidak ada apa-apa amalan yang dicintai oleh Allah melainkan solat sunat. Itu solat sunat yang mengiringi solat fardu dan solat sunat yang lainnya. Ini disebut dalam kitab Hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Oleh kerana itulah syaitan benci manusia ini menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Kerana itulah dia mengganggu. Maka sebelum sembahyang jangan lupa baca ayat ini. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Setara Rasulullah SAW pun diganggu oleh iblis, syaitan, di dalam Masjid Madinah, apatah lagi kita. Maka selalulah baca. Sebab tu kata alim ulama, sebelum solat bacalah surah An-Nas. Baik. Baik, tuan pada rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dah masuk isyak. So saya stop dulu. Mungkin kita sambung akan datang. Okey tuan-puan, yang terakhir saya nak bagi tahu. Dua produk ini saya memang gunakan sentiasa. Pertama adalah kasturi kijang. Memang saya sentiasa guna. Isi keluarga memang perlu adalah. Memang saya pakai sebelum tidur ke masuk rumah. Isteri kita pakai, anak-anak kita pakai, semua adik-adik kita pun pakai. Jadi tuan-puan, yang ni akan membantu tuan-puan insya-Allah wangikan kasturi dalam rumah, wangi yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ini, insya-Allah pakai yang ni. Sentiasa. Okey, yang kedua yang ni memang membantu saya lah dalam merawat pesakit sentiasa. Okey, RN25 sahaja. Dan yang ini memang balm untuk sendi-sendi. Tadi wangi yang sendi-sendi untuk disapu, mungkin ada lebam, mungkin ada sakit sendi, mungkin ada rasa berat atas bahu dan sebagainya. Sakit sengungut di perut dan sebagainya boleh sapu. Sesak nafas pun di dada boleh sapu. Tidak lain tidur malam pun boleh sapu di sini dan juga di tapak kaki insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang nak ni boleh PM admin lah. Dan di bulan Merdeka ni siapa hari apa? Hari Khamis ni kita ada promosi sikit, nanti tanya admin satu. Ni yang telah dipinkan. Bolehlah tuan-puan dapatkan alat bantu ini. Itu sajalah. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada tuan-puan, membuka minda untuk terus belajar. Moga-moga Allah SWT memberkahi kita. Itu saja untuk malam ini. Jumpa lagi dalam live yang akan datang ya. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu akbar.